Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT, kita dipertemukan lagi dalam kelas Fardu Ain kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menambah lagi ilmu kita, insya-Allah. Jadi hari ini kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Hidayatus Sabyan, menceritakan tentang akidah dan juga fiqh tapi kita lebih fokus kepada fiqh lah, kan. Okey, baik. Pada kali yang dahulu kita dah belajar tentang najis, pembahagian najis dan najis yang dimaaf. Kita belum habis lagi cerita tentang najis yang dimaaf. Najis yang dimaaf ni itu yang kita cerita itu iaitu darah, sedikit darah kutu, darah daripada nanah, darah daripada jerawat ke apa kan. Tu antara najis yang dimaaf. Dan kata pengarang, dan demikian lagi tahi dan air kencing binatang. Jadi dia kata dimaaf juga tahi dan juga air kencing binatang. Binatang mana, macam mana? Bukan binatang yang besar lah, binatang yang kecil. Mana binatang yang kecil tu? Binatang yang terbang, yang banyak bercampur dengan manusia. Jadi tahi binatang yang banyak bercampur dengan manusia. Kalau dalam kitab ni disebut binatang, tapi sebenarnya di sini yang dia nak cerita sini adalah serangga lah. Bahasa kita kali ni serangga lah, kan. Yang banyak bercampur dengan manusia seperti lalat. Lalat ni kalau nak elak tahi yang dekat dia, sebab lalat ni kita tahu dia bukannya duduk dekat benda bersih kan. Dia mungkin hinggap di tahi, kemudian dia datang hinggap kat kita. Itu pun dimaaf, tak payah nak basuh. Bekas lalat hinggap tak payah basuh, kan. Lalat hinggap kat kita, itu tak perlu untuk kita basuh pakaian tu. Dan juga kumbang. Kumbang tu lah yang kumbang ni pun kebanyakannya dia main dengan najis jugalah, kan. Jadi dimaaf kalau kumbang tu terbang main hingga kita, sebab dia binatang yang berkeliaran di sekeliling kita lah, kan. Banyak binatang tu, payah nak elak lah, kan. Dan tebuan, sama juga dengan tebuan. Dimaaf juga lah najis daripada tebuan. Tahi tebuan kan. Kalau tengok orang tahi tebuan macam mana? Wallahualam. Ustaz tak tengok kan. Tapi kalau ada dimaaf lah. Tu sebab kecil lah. Dan lipas. Tahi lipas pun dimaaf. Air kencing lipas pun dimaaf kalau ada lah kan. Tapi tahi lah, lipas ni biasanya adalah tahi. Jadi dia dimaaf. Itu antara najis-najis yang dimaaf lah. Kalau tahi lipas kena dekat baju, kita buang je lah. Sebab biasanya tahi lipas ni dia tak melekat lah. Dia tak melekat. Jadi kita tengok lah. Tapi tu antara najis-najis yang dimaaf. Maksudnya apa? Boleh pakai pakaian itu untuk sembahyang, kan. Tapi kalau kita nampak yang mana boleh buang, yang tinggal boleh dimaafkan lah, kan. Okey, tu habis tentang najis yang dimaaf, kan. Kalau tak faham nanti tanya Ustaz sendiri lah, kan. Sama ada nak tulis kat komen ke ataupun nak tanya direct tu dengan Ustaz ke, ikutlah, kan. Okey, baik. Tapi lagi senang tanya kat komen lah, nanti Ustaz jawab lah, kan. Okey, baik, insya-Allah lah. Tanbihun. Ini satu peringatan. Bermula tiap-tiap najis yang jadilah ia umum balwa. Tiap-tiap najis yang jadi dia umum balwa, bala yang umum. Maksudnya najis tu dia banyak sampai kita tak tertolak lah, dia jadi macam bencana lah, kan. Dan payah kita hendak memelihara daripadanya. Kita nak jaga pun payah daripada najis tu, terlalu banyak sangat, kan. Iaitu dimaaf akan dia. Bukan najis tu terlalu banyak. Najis tu kita nak jaga susah, bukan berarti najis tu banyak. Najis tu banyak dalam kandang lembu lagi banyak najis, kan. Dalam tempat lembu lah, kandang lembu ke reban ayam ke. Ustaz panggil reban, sini tak tahulah panggil apa,
kan. Tempat belayang tu lah kan. Tempat kampung Ustaz panggil reban. Kan. Okey. Jadi mana tadi? Payah hendak memelihara daripadanya, iaitu dimaaf akan dia dengan beberapa syarat yang disebut akan dia di dalam kitab yang panjang-panjang. Jadi najis ni dimaaf akan dia. Kalau najis ni kita tak boleh nak elak, dimaaf akan dia dengan syarat-syarat yang tertentu lah, tapi tak dihuraikan dalam kitab ni. Sebab nama apa kitab ni, kitab yang pendek saja. Jadi dia hanya cerita sedikit saja. Kalau nak tahu lebih lanjut, kita kena mengaji kitab lain lah. Kena mengaji kitab lain, ada huraian yang lebih panjang tentang najis yang dimaaf dan juga yang tidak dimaaf ni. Ini secara ringkas saja yang kita belajar ni kan. Betul, kena belajar lagi lah kan. Kena belajar lagi. Okey, habis itu cerita tentang najis tadi Kita dah habis cerita tentang najis. Jadi kita akan masuk yang baru. Tajuk yang baru iaitu faslun, bermula mengetahui masuk waktu. Ni kita cerita tentang masuk waktu solat. Dah habis dah kita cerita tentang bersuci sampai pembahagian najis, macam mana kita nak menyucikan diri daripada najis kan. Kemudian kita akan masuk cerita tentang masuk semayang. Masuk semayang ni kan. Masuk waktu. Tak masuk lagi lah semayang, cuma cerita waktu dulu kan. Jadi mengetahui masuk waktu solat lah, iaitu 3 martabat. Ada 3 peringkat kita mengetahui masuknya waktu solat tu. Ada 3 martabat. Yang pertama, mengetahui dia akan masuk waktu itu dengan sendirinya. Jadi yang pertama dia kata, kita tahu kata masuk waktu tu dengan sendiri kan. Sendiri macam mana? Sendirinya dengan kita tengok matahari lah kan. Masuk waktu solat ni boleh diketahui dengan kita melihat matahari lah, melihat langit lah kan. Ada dia punya cara adalah nak tengok macam mana zuhur, macam mana kedudukan matahari yang menunjukkan masuk waktu zuhur. Subuh ni macam mana kita nak tengok di langit kata masuk waktu subuh kan. Kemudian waktu asar macam mana keadaan bayangnya waktu asar ni kan. Ada cara dan nanti dia akan cerita akan datang lah. Okey. Ada 3 martabat tadi. Yang pertama dia dengan sendirinya, tengok dengan sendiri, kita tahu sendiri. Dan ni senang lah sebab kita ada tengok jam apa semua kan. Ada waktu solat pun dah ada jadual dah. Jadi senang, kita tak payah nak cek bayang dan sebagainya. Atau dengan mendengar khabar orang. Mendengar khabar orang kepercayaan, ataupun tahu masuk waktu tu dengan cara kita mendengar perceritaan daripada orang yang dipercayai. Mana orang yang dipercayai tu? Bilal lah kan. Bila dia azan tu, dia cerita lah, kata masuk waktu. Oh, ini masuk waktu dah ni kan. Memang ada sebut Allahu Akbar, tapi maksud dia lebih kurang macam tu lah kan. Oh, ini dah masuk waktu ni, mainlah semayang kan. Tu lebih kurang macam tu dia punya maksud yang tersirat kan. Okey. Yang melihat ia akan masuk waktu. Orang yang kita percaya dan dia ni melihat kata waktu masuk dah. Dia yakin, dia zon kata waktu masuk dah. Atau dengan mendengar orang yang mengetahui ia dengan waktu. Orang yang tahu masa kan. Orang yang ada jam dan sebagainya lah. Dan ni pada waktu pada waktu melihat pada jam melihat pada jam. Orang yang tahu waktu tu iaitu orang melihat kepada jam. Jam mana? Jam yang betul ukurannya, maka sekalian yang tersebut itu seperti mengetahui dengan sendiri jua. Kalau tengok jam pun tahu, semua tu dia kira tahu dengan sendiri lah kan. Tu martabat yang pertama kan. Dia ada 3 peringkat lah. Ini peringkat yang pertama lah, dia panggil tahu dengan sendiri. Sama ada orang bagi tahu ataupun kita tengok jam lah.
kan. Senang dalam kita ni tengok jam lah, tengok cuaca, tengok awan, tengok langit, tengok bayang, kan. Itu tahu dengan sendiri. Itu yang pertama, habis. Kemudian yang kedua, dengan ijtihad ia pada sesuatu yang menunjuk ia akan waktu. Jadi yang kedua, martabat yang kedua, tahu masuk waktu ni dengan cara ijtihad. Ijtihad maksud kita memutuskan, membuat keputusan, kata rasa-rasa ni dah masuk waktu dah ni. Ataupun kita bukan rasa-rasa lah, kita kata ni dah masuk waktu ni, mengikut apa yang aku buat ni, ni dah masuk waktu. Apa yang benda yang boleh ukur dah? Antaranya seperti membaca Al-Quran. Ijtihad dengan membaca Al-Quran. Selalunya kalau aku baca Al-Quran sampai muka surat ni dah masuk dah waktu zuhur, ataupun zuhur lama sangat kan. Okey, daripada mula aku baca ni sampai muka surat ni, sampai beberapa muka surat ni, beberapa ayat ni, maksudnya telah masuk waktu isyak. Tu contohnya, dekat sikit lah kan. Maghrib dengan isyak lebih dekat lah kan. Kalau kata daripada subuh ke zuhur tu, panjang baca Quran kan, panjang Allah baca kan. Okey. Atau bunyi burung, ataupun ijtihad dengan dengar bunyi binatang. Tak boleh nak tengok matahari, tak pandai apa semua, tapi dengar bunyi burung. Selalunya kalau bunyi burung ni masuk waktu zuhur. Selalunya kalau bunyi burung ni waktu subuh kan. Ataupun barang yang lain daripada keduanya, yang lain daripada membaca Al-Quran dan juga bunyi burung. Tak kira lah bunyi burung ke, bunyi binatang ke, bunyi ayam kokok ke. Ayam ni kalau dia berkokok macam ni maksudnya subuh dah masuk lah kan. Contohnya lah kan. Kalau kita tahulah, kalau tak tahu jangan duk reka kan. Betul-betul ustaz sini mana ada ayam lah ni kan. Ada sembelih ada lah kan. Nak dengar bunyi ayam yang mana kan. Ada juga bunyi ayam kat handphone lah kan. Jadi lah ni senang lah, sebab kita ada jam banyak kan. Kita tahu masuk waktu itu dengan sendirinya, dengan tengok jam, dengan tengok waktu solat. Habis ingat tak ada juga, kita boleh Google tengok kan. Ini nak cerita kadar dulu lah kan. Tapi banyak kan kita tahu dengan sendiri kan. Tapi ada juga lah orang yang tidak ada kelengkapan tu, dia tahu dengan membaca Al-Quran. Jadi beruntunglah orang tu kan. Okey, baik. Okey, yang lain daripada tu, sama ada tengok bayang ke apa ke, tu lain daripada tu lah. Okey. Contohnya dia masak nasi ke, dia buat kuih ke. Kalau tahu ni dah siap banyak ni, dah masuk waktu. Tu boleh jadilah macam tu kan. Antara kata lainnya tadi. Okey, tu habis yang kedua. Martabat yang kedua, dia dengan ijtihad. Yang pertama dengan diri sendiri, dengan sendirinya tahu, dengan yakinlah tengok jam semua tu. Kemudian yang kedua dengan ijtihad, dengan berpandangan, dia berpegang macam tu. Kemudian yang ketiganya dengan taklid. Taklid ni maksudnya mengikut orang. Ikut orang mana? Mengikut orang yang berijtihad. Maksudnya kita tak tahu kata masuk waktu, tapi dia tu kata masuk waktu kan. Kata saya ni kata waktu masuk sebab apa? Sebab ikut dia tu. Dia tu kata waktu dah masuk kan. Ikut ijtihad orang. Itu dia panggil taklid. Jadi itu tiga martabat mengikut orang yang mujtahid, iaitu pada ketika lemah ia daripada barang yang tersebut pada martabat yang pertama, dan barang yang pada martabat kedua. Jadi dia nak ikut ni, bila boleh ikut ni? Bila dia lemah daripada yang pertama, iaitu nak tahu masuk waktu dengan sendirinya. Dia tak boleh nak tahu kata masuk waktu dengan sendirinya, jadi dia boleh ikut orang. Dan ataupun pula dia tidak boleh nak berijtihad dengan sendiri, jadi dia boleh ikut ijtihad orang lain kan. Jadi itu cara dia untuk kita mengetahui masuk waktu solat. Bersalahan ijtihad, iaitu jika kuasa ia atas mengetahui masuk waktu dengan barang yang pada martabat yang pertama, maka iaitu harus ijtihad, dan jika tiada maka wajib ijtihad. Jadi kalau dia boleh ijtihad sendiri, kena ijtihad sendiri. Ataupun kalau boleh tengok, dia boleh yakin sendiri dengan tengok jam, kena tengok jam. Tapi kalau tak boleh nak tengok jam, contohnya tak nampak mata dan sebagainya, tak ada jam dan sebagainya, barulah boleh dia ijtihad. Tak kira lah jam ni bukan mesti tengok jam kita sendiri, tengok jam orang lain pun boleh juga kan. Jadi ustaz ingat sekadar itu dulu perkongsian kita pada kali ini. Kita akan sambung nanti. Inilah pada hak orang yang melihat. Wallahu alam. Assalamualaikum.